Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. La hadaratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila sahib hadzal kitab wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung kembali pengajian kita pada muka surat 37, baris yang kelima daripada bawah, daripada atas. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Syahdan yakni tambahan kata barang binatang yang tiada termazkur, yakni yang tiada disebut di dalam Quran dan hadis dengan isyarat khas, yakni secara khusus, ataupun dengan isyarat am, yakni secara umum, akan haramnya atau halalnya, dan tiada warid syarak, yakni tiada datang daripada hukum syarak membunuhkan dia binatang. Jawab bagi kata barang binatang tadi, maka hukumnya jika diterima oleh kaum Arab yang sejahtera perangainya, orang Arab hok kebiasaan, orang Arab hok kita kata tak adalah hok jenis jahat sangat, kebiasaan orang Arab. Kaum Arab yang sejahtera perangainya lagi pada masa murah makanan. Murah makanan ini maksudnya waktu ikhtiari, waktu yang tidak darurah, waktu yang tidak tersempit makanan. Pada masa murah makanan, memakan dia orang Arab tadi, hak yang kebiasaan tu dia memakankan dia binatang, maka hukum dianya halal lah. Gitu situ, hukum dia halal. Jadi kalau katalah binatang tadi dalam Quran tak ada sebut, dalam hadis tak ada sebut, dalam kitab-kitab syarak pun tak ada sebut, lepas tu orang Arab tu kalau kita tilik pada orang Arab makan ke pada waktu-waktu kebiasaan, waktu-waktu hak tidak tersempit makanan. Baik, kalau orang Arab tu makan, maka binatang tersebut halal dimakan. Ni dia panggil dilihat kepada orang Arab juga. Situ ni. Ada juga hukum dilihat kepada orang Arab makan kodok. Tapi di sana setelah daripada tak ada pada kitab-kitab syarak ataupun pada Quran hadis secara umum, secara khusus lah. Kalau dah ada secara umum ataupun khusus pada Quran, pada nas hadis, orang Arab makan kau tak makan kau, hak tu tak boleh makan lah. Dan jika tiada demikian itu, yakni orang Arab, kebiasaan orang Arab yang sejahtera tu tak makan binatang tersebut yang tidak disebut dalam Quran hadis, dan tiada warid dalam hukum syarak, maka iaitu haram memakankan dia binatang tersebut.
Maka jika ada ikhtilah mereka itu pada memakan dia binatang. Ada setengah orang Arab makan binatang ni, ada setengah tak makan. Binatang hak tak disebut pada syarat ni. Maka diikutlah akal orang yang banyak daripada mereka itu. Tengoklah hak mana kebanyakan daripada orang Arab. Maka bersamaan mereka itu pada memakankan dia atau tiada. Baik. Kalau kata bersamaan, sama ramai hak memakai dan hak tak memakai binatang tadi, maka diikutlah akal kaum Quraisy. Tengok ni. Jadi orang Arab saat ni tu hak lebih mulia daripada golongan mereka ialah kaum Quraisy, kerana kaum itu daripada kaum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ditengok kaum Arab Quraisy. Kaum Arab Quraisy makan ke tak? Kaum Arab Quraisy makan. Makan. Dan jika ikhtilah pula kaum Quraisy tadi, Arab Quraisy tadi tu berlaku khilaf juga, atau tiada dihukumkan mereka akan halal dan haramnya, ataupun dia tak nyatakan halal ke haram ke makanan tersebut. Kenapa tak dihukumkan halal dan haram? Kerana syok ia atau tiada di dalam negeri mereka itu orang Arab. Mungkin kerana benda tu tak ada di dalam negeri orang Arab, atau tiada ada nama binatang itu pada bahasa Arab. Dalam bahasa Arab pun tak ada makanan tersebut, nama binatang tersebut. Maka dibandingkan dengan binatang yang serupa dengan dia, dengan binatang hak tidak ada pada negara Arab saat ni. Binatang sebanding dengan negara Arab tu, Arab makan ke tak? Pada rupanya atau pada perangainya, perangai jenis binatang saat ni, atau makanannya, makanan binatang tadi. Dan jikalau tiada diketahui nama binatang, maka ditanya pada kaum Arab dan diamalkan dia, sama ada makan atau tidak binatang tersebut, dan diamalkan dia nama tadi, dan diamalkan dia nama tadi yang dinamai mereka daripada binatang yang halal ataupun haram. Maka kita rujuk kepada orang Arab. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, bermula haram memakan barang makanan yang kena najis. Tak boleh kita nak makan mana-mana binatang, mana-mana makanan hak kena najis tak boleh makan. Sama ada yang terkena najis tu benda tu beku ke ataupun cair ke, tak boleh makan semata-mata bila tersentuh dengan najis. Jadi kalau benda tu beku yang terkena najis, maka kawasan hak kena najis sajalah hak jadi haram makannya. Tempat kawasan hak tak kena tu tak apa. Adapun kalau cair, najis tersebut masuk dalam cecair tadi, maka dia menajiskanlah pada kesekalian cecair tersebut. Dan makruh memakan daging dan telur dan susu binatang yang halal, iaitu yang memakan najis. Makruh. Kita nak makan daging dia ke, telur dia ke, susu dia ke, binatang tu halal makan, tapi binatang tersebut dianya jenis makan najis. Ikut ikan hok jenis makan najis ke, dia halal dimakan, tapi binatang tu jenis makan najis, maka makruh kita makan dia. Ada setengah-setengah ikan tu kan, dia makan benda-benda hak najis, benda-benda hak kotor. Maka jadi berubahlah rasa dagingnya atau baunya atau warnanya, iaitu berubahlah rasa dagingnya atau baunya atau warnanya, iaitu mana? Binatang tadi, daripada binatang na'am, hayam atau itik. Binatang na'am ni daripada lembu, kubah, atau binatang na'am, ataupun binatang hayam, ayam, ataupun itik, atau barang sebagainya. Tapi di sana ada dalam kitab Syama'il ni, berkaitan dengan seorang tabi'in, dia pergi kepada rumah seorang sahabat. Jadi bila dia pergi pada rumah seorang sahabat tadi,
sahabat tadi tengok tabi'in tak makan hidangan yang dia hidangkan. Ada seorang tak makan. Maka dia tanya, kenapa kamu tak makan? Dia kata, hidangan yang kamu hidang tadi, kamu hidang ayam. Dan aku bersumpah dah aku tak makan ayam. Kenapa bersumpah tak makan ayam? Kerananya aku melihat ayam tu yang makan benda hak kotor. Jadi aku pun tak sedar nak makan ayam. Bila sahabat tabi'in tak disebut begitu, maka dia paksa tabi'in saat ni untuk makan ayam tadi. Dia langgar ke sumpah. Disebabkan apa? Disebabkan dia kata aku melihat ke Nabi SAW ada makan ayam. Ni. Maka kamu kena makan dan kamu kena kifarat sehingga kamu menjadikan Nabi SAW itu sebagai ikutan kamu. Nampak? Tapi kalau katalah kita orang panggil tak senak makan tu lain pula. Tapi di sini dia kata makruh. Secara umumnya kita makan benda-benda yang mana memakai ke najis. Ayam atau itik atau barang sebagainya. Dan jikalau kena najis benda yang suci seperti susu ataupun manisai ataupun cukur ataupun air madu kena najis, ataupun minyak sapi yang cair, maka haramlah memakankan dia kerana dia tadi tu memakankan najis. Dan demikian lagi haram memakan daripada benda yang suci seperti batu. Kita makan batu. Apa hukum? Haram makan. Atau kaca. Nak tunjuk kebal tak kebal gapo semua tak boleh. Ni hukum syarak kata haram. Sebab benda saat ni tu benda hak berbahaya bagi tubuh badan kita. Sedangkan tubuh badan ni bukan hak kita. Kita hanya jaga tubuh badan hak mana Allah Ta'ala beri kepada kita. Tiba-tiba kita buat khianat dengan cara kita duduk makan benda-benda hak tak molek. Atau tanah atau tulang yang keras tak boleh. Sebab benda-benda tu berbahaya. Atau segala yang memberi mudarat pada badan kita dan akal kita, iaitu seperti afyun. Afyun ni candu. Tu candu. Candu tu benda hak memberi mudarat pada akal kita. Supa dadah. Sama juga. Dan ganja. Ganja pun haram disebabkan faktor memberi mudarat pada badan dan akal. Atas dah satu. Dan buah pala. Dan bunga bagi buah pala tadi. Dan kumkumo. Kumkumo yakni senyih za'faran tu. Dan anbar tak boleh berlaku. Dan racun. Racun tu lebih lagi lah. Nak makan mana boleh racun. Jadi kita kena tengok juga. Benda tu benda hak halal pada syarak kau, benda tu tak halal pada syarak kau. Tak boleh kita nak makan ikut suka-suka kita. Bagaimana jika bercampur susu kambing dengan susu anjing? Susu anjing tadi tu najis ke tidak? Najis. Bercampur dengan hak halal. Tak boleh, haram. Ia jadi najis. Tetapi harus minum ubat yang ada dalamnya sedikit daripada racun. Boleh. Ubat yang ada racun dalamnya sedikit saja. Jika ada koik, jika golik selamat badan. Vaksin tak vaksin gapo tu? Tu kena tanya. Orang dia ada racun ke tak? Bahaya ke tak? Kalau dia kata tak ada racun, tak ada bahaya, bakal dia jadi antibody keadaan sekarang. Orang kaji. Kita kena tanya ahli khibrah. Kena tanya orang hak kaji. Baik. Kalau ada racun pada benda saat ni, ubat. Yang mana racun tadi tu sedikit sangat. Jika ghalib selamat badannya memakai ubat hak ada racun tadi. Tak apa. Ya supaya apa nama ni? Hak supaya sabda Nabi SAW bila kata lalak jatuh dalam air, kita kena selai sedikit kan? Jadi kenapa? Kerana pada sayapnya ada sebelah racun, ada sebelah tu ubat. Jadi pada waktu tu ubat yang ada pada sayap saat ni tu menghilangkan bagi racun.
maka tiadalah haram memakan dia makan ubat hok ada racun tadi, racunnya sedikit sekira-kira tak berbahaya kepada badan. Kata Imam Ar-Ruyani, segala tumbuh-tumbuhan yang mengkhayalkan dan tiada menyukakan, tiada mengelokkan, iaitu haram memakankan dia tumbuh-tumbuhan. Dan tiada had kan atas yang memakankan dia tumbuh-tumbuhan hak menghayalkan tadi, tak ada hukum hudud, tak ada hukum had. Tetapi walaupun kata tidak ada had di atas dia yang memakai daripada tumbuhan-tumbuhan yang menghayalkan itu, tetapi harus memakankan dia. Jika tadi kata haram tiba-tiba harus pula. Harus tu jika dicampurkan di dalam ubat. Supaya masalah tadilah ubat yang mana ada racun sedikit yang tak berbahaya ke tubuh badan, tak apa. Tetapi harus memakankan dia tumbuh-tumbuhan hok menjadi khayal ke bagi kita. Jika dicampurkan di dalam ubat, jikalau menyampaikan kepada hak khayal sekalipun hayal. Benda tu orang panggil benda hayal, tapi disebabkan atas dasar ubat, campur dengan ubat kau, maka kita telah minum. Boleh ke tak? Boleh. Dia kata boleh saat ni. Jika dicampur di dalam ubat. Jikalau nak kata royoh sehingga kata boleh lagi duk makan saat ni, jikalau menyampaikan kepada hak khayal sekalipun, jadi khayal sekalipun, maka dibolehkan. Cuma saat ni jangan siapa bawa pada memudarat. Tu kita kata khayal sikit-sikit kau mungkin. Jika tiada dapat daripada makankan dia itu memberi afiat, maksudnya tu pun tengoklah. Jika tidak dapat, jika tidak didapat, maksudnya benda ni benda hok mesti di atas kita saat ni tu untuk menyihatkan tubuh badan kita sembuh daripada sakit. Dia saat ni memberi afiat, orang panggil kesihatan pada tubuh badan kita dengan penyakit kita ni, maka tak apa. Tak apa, jadi ada khayal yang sedikit tadi tu di atas dasar untuk ubat. Jadi kalau kita perhatikan orang panggil masalah-masalah yang didatangkan oleh muallif kita rahimahullah ta'ala di akhir-akhir penutup ni, tak ada lah, tentulah benda yang paling penting sekali. Seperti mana kita waktu kita nak hampir wafat, tentulah benda yang kita pesan tu benda yang paling penting. Contoh kita ada buta dengan orang ke, wasiat kepada anak ke, kepada takwa pada Allah ke, benda-benda penting sekali dah. Jadi di dalam kitab kita Bidayatul Muqtadi ni, tuan musannif dia rahimahullah ta'ala mendatangkan dalam perbahasan dia tu berkaitan dengan makanan. Binatang hok boleh dimakan, binatang tak boleh dimakan, racun, najis apa semua ni, serba-serbi ni. Jadi ini satu isyarat, satu orang panggil tuturan yang halus, benda yang nak disampaikan oleh muallif rahimahullah ta'ala, bahawasanya makanan ni dan sesuatu benda hok nak masuk pada tubuh badan kita ni, benda yang sangat perlu dititik berat. Ni sebab benda ni lah yang memberi peranan kepada kita kuat di dalam ibadat, nak tinggalkan maksiat, semuanya bergantung kepada benda hok kehasilan daripada tubuh badan kita saat ni. Sebab itulah ibu bapa beruntung sangat-sangatlah kalau seorang anak tadi tu dilahirkan, dibesarkan oleh golongan orang-orang yang bertakwa, orang-orang warak. Ibu bapa dia orang hebat dengan agama, ambil berat dengan tetap benda hok dimasukkan dalam tubuh badan anak. Ni anak ni sangat beruntung. Ni di mana keberuntungan dia kita tengok di atas muka dunia lagi dah. Kehebatan, kecerdikan, hafalan dia semua, tu semua terbentuk daripada daging-daging. Tubuh badan anak saat ni tu yang mana dihasilkan daripada benda yang halalan tayyibah. Sebab tu Allah Ta'ala suruh kita tu makan benda hok halal, lagi benda hok baik. Bukan sekadar orang panggil halal saja.
Lepas tu benda tu saat ni walaupun halal baik, tapi kalau benda tu siapa banyak, bawa mudarat juga. Sebab tu Nabi SAW pun ajar, makan ketika mana lapar, berhenti sebelum kenyang. Semua benda tu bawa pada faktor-faktor belakalah di atas keelokan bagi agama kita dan tubuh badan kita. Tapi benda tu kita tak boleh nak lawan lah. Kebanyakan kita tak boleh nak lawan. Kenapa? Kerana kehidupan persekitaran kita ni menganggapkan benda tu benda yang biasa. Berbanding orang dulu lain. Orang dulu nanok sendiri, kalau kata ikan ikan pun mungkin di sungai sendiri dah kawasan tu. Padi pun sawah padi sendiri, lembu daging pun hak sendiri. Kita ni banyak barang-barang hak bercampur dengan syubhah sangat-sangat banyak. Nak duduk tangga warak zaman kita learning ni, orang-orang tu pilih saja. Kalau kita boleh dah duduk tepat keadaan begitu, jangan kita duduk berganjak pergi pada tempat keadaan yang lain. Kenapa? Kerana bila kita pergi berganjak pada keadaan tempat yang lain, mula-mula tu tak biasa lah. Lama kelamaan orang panggil dah terbiasa dengan benda tak molek, nak masuk benda hak molek ni susah pula. Baik, supaya kemarin tu ada beberapa binatang-binatang hak disebut seperti nas-nas. Nas-nas ni apa nama ni, dia seperti mana manusia. Nas-nas kemarin tu ia serupa dengan manusia. Tapi dia ada sebelah saja. Kaki sebelah, tangan sebelah. Lepas tu dia ni orang panggil makan. Kalau kata dia berlawan dengan manusia, dia makan juga manusia. Nas-nas. Lepas tu apa lagi hak kemarin ada saya tengok, apa nama ni, keldai hutan hak makanan halal makan tu. Dia kata arnak, pelanduk, kerbau hutan, lembu hutan, kambing, keldai hutan, dobok. Dobok ni jenis super tikus jugalah bentuk dianya. Dan biawak, yakni dog, biawak sini biawak pasir, dan saklak. Saklak tu jenis macam anjing. Sejenis macam anjing. Bulu merah. Lepas tu yarbok. Yarbok ni binatang seperti tikus lah. Dan petik seperti kucing bentuk dia. Dan sinjak tu kita sebut dah seperti tupai. Bukan tupai, sejenis. Dan sumul tu seperti musai. Apa nama ni, dia tu rupa seperti musai. Hak tangkal lasa apa semua tu tokke. Dia cicak. Lepas tu ada tu tukik hak kemarin tu. 7 daripada bawah tukik, cicak gergasi. Dia ular, dia naga, dia kala, dia halipan. Dan tu bukan kelawar hak kemarin tu Kilmaya ni seperti lipai juga. Tapi dia kecil sikit. Kilmaya. Apa tu hak pak baris daripada bawah tu bangau angkawali ni, bangau Bali. Dia angkawam num, yakni bangau hitam. Dan beruk, barkuk. Dan jumara, jubara. Iaitu burung semacam ayam juga, lebih besar sedikit. Lepas tu ada ujung tu merpati dan kumri. Burung tukuku. Itulah. Hak kemarin ada hak hak tak terjumpa. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, kata muallif, jadi kita kena ingatlah masalah makanan kita ni kita kena pakat-pakat jaga belaka. Kerana kita nak kuat ibadat, nak dapat hidayah, nak dapat taufik. Semua benda tu mari daripada faktor makanan. Ada seorang sahabat tu masa kami di sekolah mahad rasanya. Saya ni bahagian di asrama tu bahagian agama ke begitulah, saya pun lupa dah. Ada seorang sahabat tu dia pergi bahagian pemakanan. Dia pergi bahagian pemakanan.
Jadi dia kata entah ni tak apalah, dia kata sebab entah ni dok bahagia dakwah, bahagia atur ke guru-guru ceramah, orang panggil kuliah, pengajian kitab. Hebatlah entah boleh pahala begitu gini. Jadi saya jawab bagi dia nak wis semangat. Dia benar ni benar sebenar juga. Saya jawab orang nak atur agama, nak dakwah orang ke apa semua ni, sebenarnya benda tu terbentuk daripada pemakanan. Jadi kalau entah saat ni jaga elok pemakanan pelajar. Tak. Pelajar saat ni makan dengan keadaan kena betul dengan syarat. Tak melampau-lampau pada makanan, tak membazir, patu makan makanan hok elok, hok dikehendaki syarat apa semua. Jadi itulah sebenar faktor utamanya. Tak. Dia tak perasan benda tu. Sebab tu bapa rumah tu perhatilah makanan anak-anak ni. Masa kita nak basuh beras, masa kita nak sikir ke ataupun nak goreng, nak gula ke apa semua, kita bacalah Al-Fatihah ke, Alam Nashrah ke. Ni bila duk masuk duk menyanyi. Umpama ni, bila duk masuk duk menyanyi, lepas tu nak jadi anak seorang wali. Wali kok mana tak tahu. Jadi bila kita buat benda-benda kita, insya-Allah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, kata mu'allif afallahu anhu bahawa mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi orang panggil kebaikan bagi mu'allif, bahawa hukum mengisap bakung dari rokok itu 3 wajah. Pertama mubah, harus. Kedua makruh, ketiga haram. Jenis rokok orang dah isap ni. Maka yang mubah itu barang siapa yang memberi manfaat pada tubuhnya atau menyukakan hatinya. Hak tu harus dia kata. Dia kata jadi elok pada tubuh. Ataupun menyukakan bagi hati dia. Tu dia kata harus pada menghisapkan rokok. Dan yang makruh itu, biasa kita dengar makruh dia haram nah. Tapi sini muallif dia kata harus bagi orang yang mana hisap rokok tu ada manfaat bagi tubuh dia dan menyukakan hati dia. Jadi tenang hati. Dan yang makruh itu bagi barang siapa yang tiada memberi manfaat pada tubuhnya dengan isap rokok dan bakung tadi, atau tiada menyukakan dia, tetapi jika ada ia qadi. Asalnya makruh, tak beri manfaat pada tubuh, lepas tu tak bawa menyukakan bagi hati dia, tetapi jika ada ia qadi atau mufti atau ikutan segala manusia, ustaz ke, tok guru ke, baba ke, maka hendaklah ia mengisap bakung. Apa bakung? Iaitu pada tempat yang bakung iaitu pada tempat yang sunyi. Bakung jenis perokok jugalah tu. Tapi yang datangkan dengan iaitu. Dihisap tadi tu pada tempat yang sunyi. Supaya apa? Supaya jangan dilihat oleh segala jahil yang tiada mengetahui wajah yang 3. Lalu diikutnya lah akal dia, akal orang ani tadi. Jadi maksud katanya hukum bagi bakung rokok tadi tu, ya kata ada 3. Cuma walaupun kita saat ni tu tak pada tahap haram, tapi bila kita ni orang duk ikut, jangan kalau boleh kita ni duk hisap di hadapan pengikut-pengikut yang mana dia ni tak tahu ke hukum. Kita buat tu dalam keadaan kita reti ke hukum. Kita tahu kita ni hukum apa, harus ke, makruh ke, haram. Kita tahu. Orang duk ikut ni semata-mata bila kita saat ni buat, dia mau jadi ke hujah. Maka waktu tu tak boleh lah. Dan yang haram itu bagi barang siapa yang jadi mudarat pada tubuhnya atau pada akalnya, haram. Dan demikian lagi haram bagi barang siapa yang tiada memberi manfaat dan tiada menyukakan dia dengan isap bakung dan rokok tadi. Kerana yang demikian itu membuangkan harta dengan sia-sia. Sini dia kata haram. Demikian lagi haram. Tak, kalau guru kita Syekh Nuruddin, hafizallah ta'ala pun, dia lebih kepada nak haram rokok ni. Sebab dia dengan sama dengan ulama-ulama muasarah sekarang banyak hak duk hukum haram. Tapi di sana tidaklah benda tu benda qat'i ni. Cuma qat'i atau tidak qat'i boleh atas personal dia panggil.
pada hukum dasarnya ada berlaku khilaf. Tapi pada persoalannya, kalau kata dia ni memang bawa pada mudarat, doktor-doktor pun nasihat janganlah pak cik, bahaya, kau hisap, kau habis nyawa pak cik umpamanya. Maka pada waktu tu harailah atas dia seorang. Hak tu cerak dah. Sebab bagai tu bagai pasti. Ni. Tak ada khilaf dah tu. Yang demikian itu membuangkan harta dengan sia-sia. Demikian lagi haram minum segala yang cair, lagi memabukkan, iaitu arak dan tuak. Tuak sini tuak masal lah. Sebab kita di Kelantan ni kalau tuak tu bau air nira. Setengah tepat ni tuak tu kira tuak masal di kita sini dah. Dan nabis nabis ni maksudnya perahai anggur kurma juga. Perahai hot selain, kalau kita lebih perahai yang selain daripada anggur. Dan gilang. Gilang ni orang panggil air tebu ataupun air nira, hot diperah sebelum daripada jadi air tuak. Dan dia jadi tuak belaka ni, dia memabukkan belaka. Dan pengasi daripada air beras, pengasi ni. Dan barang sebagainya. Dan tiada harus akan dibuat ubat, tak boleh. Dan kerana sangat dahaga, maka segala, dan kerana sangat dahaga tak boleh minum. Dia kata dan barang sebagainya tiada harus dibuat ubat. Benda ni tuak, nabis apa semua ni, dan kerana sangat dahaga pun tak boleh juga. Kecuali kalau nak sampai cabut nyawa, umpama terlekat ke, ada arak je depan, tu tak apalah, darurah tu kau tu. Kalau sangat dahaga tak bawa pada nyawa dia, tak boleh lagi. Maka segala najis yang lain daripada memabukkan itu harus ambil akan buat ubat. Kalau tak memabukkan najis-najis yang lain, boleh untuk buat ubat. Dan demikian lagi haram memakan dan meminum darah dan memakan kulit yang tersamuk. Tak boleh. Dan segala barang yang diliwati benda kotor oleh nafsu kita, oleh diri kita, seperti air mani, tak boleh tu. Balgam ni hak dendek, dan hingus tak boleh juga. Dan makruh memakan daripada upah membuang darah berbekas. Makruh di sini. Ada setengah-setengah kita tu kitanya ambil upah bekas. Iyalah sekali kap tu 5 ya. Tak, kalau 10 kak 50 ya ada. Jadi makruh untuk kita ambil kehasilan daripada upah membuang darah. Tapi di sana ada saja perbuatan itu dibuat oleh sahabat ridwanullah ajma'in. Nabi bagi upah. Dan menyapu serasa jemar, yakni maksud katanya orang panggil kutik sapoh. Kerjaan kitanya duk sapu-sapoh, ambil kotoran. Makruh. Sebab apa? Sebab ia kira keji. Ataupun kita kata lori najis ko, kerjaannya tu tak molek lah. Tapi hal lah ni, benar-benar cemar apa semua. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya ni, dia tak buat kerjaan hak jenis cemar-cemar. Sebab tu dalam kitab Unwanul Falah pun ada kata makruh orang panggil kerjaan hak cemar-cemar, hak menomorkan darah, seperti kerjaan kitanya duk sia daging hak belum darah, tu kurang elok. Dalam kitab sebut ataupun umpama dengan minyak baik kereta kau gapo, tu pun kurang molek juga. Sebab bawa pada kotoran pada tubuh badan. Hukum makan kangaroo tengok tadi lah, ada ke tak sebut, saya pun lupa dah. Saya Ustaz, apa hukum makan belulai kambing? Tu dia ayat saat ni tu. Ayat dah tadi tu, belulai tadi tu. Dia ada sebut dah juga. Sebab ada yang menggulaikan sekali dengan daging. Jadi kata belulai tadi haram kan? Mana dah tadi belulai? Tengok balik deh. Jadi sini seingat sayanya tak berjumpa dah.
Haram rasa saat ni. Jadi kalau kata buat juga kena cari pendapat lain lah. Kalau di sini kata haram, baru dia sebut je tadi. Tengok cerita balik dah. Tak jumpa dah. Baik. Syahdan, barang siapa yang tiada harus membunuh dia pada hukum syarak, yakni orang hok mana terpelihara darah dia. Tu kata haram bunuh dia pada syarak, yakni orang yang mana terpelihara darah dia. Maka tiada diperolehnya makanan dan minuman yang halal, serta ia takut akan mati. Tak jumpa benda-benda hak halal untuk dimakan. Tapi kalau dia tak makan apa-apa, dia bimbang takut mati sebab lapar, atau kedatangan penyakit yang harus dengan penyakit itu tayamum, masuk kata sakit bersangatan, atau ketinggalan daripada kafilah rombongan jika ada safarnya itu mubah, pemusafiran yang harus, atau dhaif ia seorang daripada berjalan, tak boleh nak berjalan, atau berkenderaan pada ketika itu diperolehnya makanan yang haram, maka wajiblah ia memakankan dia sekadar untuk nak menyelamatkan diri dan meminum dia, seperti mana firman Allah Ta'ala, wala taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh akan diri kamu. Dan jika ada pada zonnya hampir ia seorang akan beroleh makanan yang halal, maka tiadalah harus ia seorang memakan daripada makanan yang haram itu. Kalau dia sengka kata nak akan dapat makanan halal, seumpama nampak cuaca ke, nampak bunyi rombongan ke, maka pada waktu tu tak boleh dah dia nak makan benda haram. Kalau di zon boleh, nanti nak boleh makan dah halal, melainkan sekadar dapat ia hidup jua. Makan saat ni pun orang panggil sekadar hidup. Dan lagi makruh memakan makanan yang halal lebih daripada kenyang. Dan lagi makruh mengenyangkan akan makanan. Benda tak molek belaka tu. Apa tak molek? Kerana tak molek untuk tubuh badan kita, untuk perut kita. Dan sunat memakan di sisi tepi pinggan. Sunat makannya kita ambil tepi dulu daripada ambil di tengah pinggan, supaya tua dah ajar dah lah. Mana? Seperti mana hadis Ibnu Abbas tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, ya ghulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Anak kecil, adik, kul biyaminik, samillah, sebut nama Allah, wa kul biyaminik, patu makan guna tangan kanan, wa kul mimma yalik, dia makan hok dekat dengan kamu dulu, jangan dak ambil puak jauh gitu. Lagi pula ada setengah mengatakan makan tu di tepi-tepi pinggan, supaya sebabnya rahmat tu duk turunkan lagi di tengah makanan kita saat ni. Dan mengucap bismillah hingga akhirnya, yakni bismillahirrahmanirrahim. Memanglah dalam hadis tu kata samillah, bismillah saja. Tapi ada berjuruh betul sangat dah Nabi kata samillah, baca bismillah jelah. Awak kau jenis cepat nak makan, baca sampai akhir lah, bismillahirrahmanirrahim. Gitu hingga akhirnya pada pertama-tama makan. Dan jika lupa ia seorang dibacanya pada tengah makan bismillahi fi awalihi wa akhirihi, sunat. Kalau kata kita terlupa, maka bacalah bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Sebab setan saat ni bila kata kita makan tak baca bismillah, maka setan makan bersama dengan kita. Tak, kalau kita teringat kita pun baca bismillah, maka setan kehek balik makanan kita. Dan sunat kalau katalah kita tu teringat lepas sudah makan dah, sunat juga baca bismillah awal wa akhiran ni. Berbeza dengan wudu. Wudu sunat baca sebelum ambil wudu. Kalau kata terlupa, baca ketika ambil wudu.
Kalau terlupa juga, tak sunat dah baca. Dan lagi sunat menyaringkan mengucap bismillah itu supaya mengingatkan orang yang lain daripada kita. Kena dah lah. Kanak-kanak masa duk makan saat ni tu, dia tak ada tangan baca bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Tak. Jadi padahal berdoa sendiri sajalah, tak payah nak kuat-kuat. Sunat baca kuat supaya kalau ada di kalangan hak duk tepi-tepi tadi, hak tengah duk makan, lupa baca bismillah, tak, maka dia pun boleh ingat balik, aku tak baca bismillah. Nampak? Tu pada syarat tu kata sunat duk baca bismillah, serta sunat kita nyaringkan sedikit. Dan lagi sunat berkata-kata dengan perkataan yang baik pada ketika memakan. Ada kata tak boleh nak kecek tengah duk makan. Kalau mulut ni penuh makan ni, tak boleh lah kecek. Tapi kalau orang panggil lepas pada makan telah dah nak ambil suap hak lain, nak kecek benda-benda baik, tak apalah, sunat. Sunat berkata-kata dengan perkataan yang baik-baik pada ketika makan. Ni tengah duk makan, tak silap begitu. Tak, orang panggil kelakuan hak tak berjuru. Gitu ni. Dan lagi sunat tak kalau sudah selesai daripada makan, dia mengucap alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, yakni segala pujian itu bagi Allah dengan puji yang amat banyak lagi suci yang berkat di dalamnya. Atau mengucap alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin, yakni segala puji-pujian yang bagi Allah yang menganugerahi kami makanan dan minuman dan dijadikannya akan kami daripada orang Islam. Ini semua isyarat ni daripada mu'allif. Kita mula kitab baca bismillah, sudah dengan kitab alhamdulillah. Tu nampak ni isyarat dia. Lepas tu juga bukan kata makan hissi, hak kita boleh makan nasi, boleh makan bihun, boleh makan cikecok, kau gapo. Makan maknawi ni lah, lagi-lagi kita kena syukur kepada Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala mengenyekkan kita dengan makan maknawi. Ramai mana hamba-hamba Allah Ta'ala di atas muka bumi, tapi Allah Ta'ala pilih kita nak makan makanan maknawi. Dengan makanan maknawi inilah iman kita bertambah. Mudah-mudahan semakin bertambah hingga kita merasakan lazatnya. Di dalam agama dia rasa nak beramalnya seperti mana hak diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa ditegah kita tinggal, apa disuruh kita buat. Jadi anak berjuruh nisbah kita dengan mak pak. Kalau kita dengan Allah Ta'ala ni jadi hamba yang benar-benar. Sebab itulah kita boleh duduk keadaan gini, kita syukur banyak-banyak pada Allah. Alhamdulillah, syukur mari terbit daripada hati kita, diluahkan pada mulut kita. Dan kita kena rasa ke syukur kita ni, kena rasa kita ni lemah di atas nak bersyukur. Maka itulah hakikat sebenar kesyukuran. Seperti hak disebut dalam kitab Jam'ul Jawami' ni. Disebut dalam kitab tu musannif dia ambil kisah Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam tak kala dia bersyukur pada Allah, maka dia kata, ya Allah, dengan nikmat-Mu ni ya Allah, lemah aku daripada nak bersyukur. Kerana apa lemah daripada nak bersyukur? Kerana syukur yang aku dapat syukur pada kamu ini pun datang daripada kamu. Apa tu mana hak aku tak ada. Maka bila mendengarkan begitu daripada Nabi Daud AS, maka Allah Ta'ala kata, itulah sebenar-benar bagi keadaan syukur hamba kepada aku. Ni rasa kita. Jangan rasa kita. Jangan rasa pandai kita baca kitab. Jangan rasa berjuru kita duk mengaji. Jangan rasa. Inilah di antara penyakit hak kita duk tengok bagi orang-orang hak baru-baru duk kenal kitab. Banyak jadi begitu. Rosak di awal-awal. Ni maklumlah orang di sisi kanan kiri dia tak mengaji kitab, dia mengaji kitab. Orang di sisi kanan dia tak reti hukum, dia reti hukum. Orang di sisi kanan dia tak pakai sebel, tak pakai piyah, dia pakai sebel, pakai piyah. Awak ada buah sebel pula dah. Orang tepi dia tak ada, duduk 4 jam dengan telefon saja.
Maka mari perasaan. Ni. Tapi benda tu perlu kita lalui. Rolekannya bila orang mengaji agama ni, dia mari perasaan tu di atas dasarnya setan ni mari hasut sebab KJL dia tu KJL molek. Maka atas dia lah nak kena lawan pula setan sat ni dengan ilmu dia daripada didikan, dia perhatian daripada guru. Guru akan tengok awal tak ada dak nampak dengan orang tua bapa tak cium tangan. Oh, tok guru dia tu orang jahil tukar tertib gapo tu. Tak kena begitu awal. Di antara keberkatan bagi ilmu, semakin berisi semakin menunduk. Tu ada seorang kira tu, masya-Allah. Kita tengok dia lalu di hadapan orang tu dia menunduk, buat supaya dia ni seorang hamba padahal dia tok guru kiai. Itulah orang ni nak tahu setara mana ilmu dia ni, orang panggil boleh isi sepenuhnya ke ataupun tak ada isi langsung. Tengok lagu mana pergaulan dia, lagu mana tindak tanduk dia. Tu orang panggil, situlah kita boleh tengok. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah allazi at'amana, hok beri makan pada kami ya Allah. Orang boleh makan hissi, boleh makan nasi tu pun syukur sangat-sangat dah. Kita ni Allah Ta'ala beri makan maknawi rohani kita. Alhamdulillah allazi at'amana wa saqana, dengan warna-warninya orang panggil makanan kita, minuman kita ni Allah Ta'ala hidayahkan kita. Wa ja'alana minal muslimin, dia Allah Ta'ala berikan kami duk kekal dalam keadaan kami ni orang beragama. Tak ada lah nikmatmu ya Allah. Hak ni lah hak kami duk harap-harap, dia kami harap mati dalam ni lah ya Allah. Bukan orang panggil harta kami hak kami cari, anak isteri kami, rumah kami, tanah kami dok. Hak tu bagi tinggal belako. Wa kanal farahu min taswidi hadzal bayadi yaumal ahadil mubarak. Sudah pada hari Ahad mubarak, waqta subhi fi ghurrati syahri jamadil akhirati sanatan 54 wa 200 ba'dal alfi minal hijratin nabawiyyati ala sahibiha afdalus salati wa as'aluka Allahumma. Ini doa dia. Wa as'aluka Allahumma bijalali wajhika wa bahir qudratika wa awsi' judaka wa karamaka an tanfa'a bihadzal kitab li wa lisairil muslimin. Amin. Allah Ta'ala perkenankan doa muallif kita. Dia minta dapat manfaat kitab ni ke dia suruh orang muslimin. Memang dapat manfaat. Wal muslimat manfaatan amatan. Minta umum pula manfaat. Ni hak kita nak tinggal ni. Bila kata kita mati, gak kita zaman sekarang nak buat kitab gapo, kita tak ada kemampuan. Lepas tu apa kemampuan kita? Batu majlis-majlis ilmu, batu orang student tok pakai nak mengaji kitab, tak ada kitab. Tak. Kita bui. Gitu. Jadi maksud katanya demo dok mengaji kitab ni, pen kita beli, tak. Kitab kita bui. Umpamanya bui perbelanjaan apa semua. Hatu mudah-mudahan kita saat ni tu sepanjang demo duk mengajar, duk belajar apa semua, dapat juga manfaat ke kita. Dalam masa sama kita sendiri pun kena belajar lah. Ni beli pen, beli kitab kau orang kita tak belajar, tak kena. Jadi itulah nak buat kitab tak mampu dah kita ni. Wa antamunna ala bil ikhlasi liyakuna dakhiratan li idza ja'atit tammatul kubra wasabbit qadami ala sirat wa an la tu'aqibni fihi wala fi ghairihi min sa'iril asari biqabihi ma janaitu minaz zunubi wa azimi maktaraftu minal uyubi innaka arhamur rahimi wa akramul akrami rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
وأزواجه وذرياته وتابعيه وأوراثه العلماء وعترته وحزبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من أوليائك الصالحين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم انفعنا كما ينفع الناس. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah taqabbalallah. Kita akan sambung kembali pengajian petang kita tu pada awal bulan 10 insya-Allah. Dia dalam cadangan lah. Kitab tasawuf tu belum ada cadangan mana-mana. Kalau ada cadangan pada sahabat-sahabat semua, boleh pakat-pakat cadang lah kitab-kitab mana saya akan cuba usahakan. Ni sebab kalau kita buka kitab Arab pun tak ada masalah sekarang ni. Kerana banyak sangat terjemahan. Jadi orang awam ke semua dapat itulah. Cuma insya-Allah lagi akan datang tu kita akan buka kitab tasawuf pada peringkat asas lah. Supaya kita semua menepasi fardu ain. Jalan Jafarawah tadi nampak ada kitab Samarul Jannah ke apa. Nama kitab tu seingat kami pernah terlaki di Pasir Tumuh dulu. Kitab Jawi ada kot roaming dah. Rasa kitab tu pun sesuai juga. Tengoklah keadaan insya-Allah. Wallahu subhanahu wa taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.